datang beraya pergi rumah sepupu sepapak ni, kau janganlah bawa pangkat kau. Betul. Masing-masing Kau nak tunjuk apa yang aku ada. Kau janganlah bawa apa yang kau ada. Mentang-mentang kau datang dengan kereta besar, lepas tu kau nak sepupu sepapak kau layan kau macam apa, macam kau VIP. Come on lah, tak boleh lah macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aziz dan saya Radi. Okey Radi, biasanya aku sorang-sorang, tapi kali ni aku berdua pula dengan kau. So apa yang kita nak buat hari ni? Apa yang kita nak bincangkan ke? Apa benda? Okey, hari ni kita nak sembang-sembang di Wakaf An-Nur. Lagi-lagi kita ni masih lagi dalam mood raya. Dalam suasana hari raya, dalam bulan Syawal lagi. So kita nak fokus pada sembang-sembang pasar raya lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang mana dia berada di luar sana, mungkin anda masih lagi mempunyai vibe raya tersebut. Tapi jangan lupa walaupun kita pergi beraya, perlu faham, perlu tahu erti beraya. Macam kau tadi, kita minta sikit lah, aku tanya sikit lah. Macam secara standard lah, kita pagi raya, kita ambil daripada malam raya. Ambil mood. Malam raya, kalau macam aku dulu, petang raya tu aku dah sibuk dah. Tolong mak aku masak siang ayam, potong daging, masak petang sebelum raya. Satu hari sebelum raya dah ni. Sehari sebelum raya lah. Itu jam kita dah standby dah. Tekak untuk takbir raya. Betul. Lepas tu pagi macam biasa kita pergi solat raya, lepas tu ziarah kubur. Betul. Dan balik ke rumah dan jamu selera dengan adik-beradik dan juga bermaafan di pagi raya. Macam kau pula macam mana? Aku kalau nak kata yang mood raya ni ataupun kemeriahan hari raya ni, biasanya macam kau kata tadilah, malam raya. Malam raya tu kira umpamanya kemuncak tau. Betul. Bila dah masuk hari raya ni, dia sebenarnya dia dah macam biasa je, hari raya macam biasa kan. Tapi kalau yang nak rasa betul-betul mood nak raya ni, sebenarnya malam raya tu. Jadi macam aku punya style lah, family aku punya style, bila nak raya, malam raya tu, kalau kita mana yang adik-beradik aku yang ada dekat luar daripada Johor, perantauan lah kan. So malam raya masing-masing mana yang dapat cuti balik malam tu. So tu antara salah satu keseronokan. Sebab apa? Sebab yang pertama kau dapat ngadak jam. Suasana betul. Kalau tak dapat suasana jam ni, dia macam kurang sikit lah. Tak macam orang kata balik raya. So macam kau kata juga tadi, pagi raya aku akan akan solat raya. Lepas tu aku akan pergi ke kubur. Sebab aku dah tak ada ayah, dah tak ada abah. Jadi ayah aku meninggal 2018. Jadi baru lagi lah. Baru jugalah. So pagi raya pergi ke kubur, adik-beradik semua. Kalau tahu tahun tu semua dapat kumpul raya pertama. Tapi kalau kumpulnya tu hari raya keempat, raya keempat lah, bawa adik-beradik semua pergi ke kubur. Macam tu. So mood raya kita orang ni malam raya sampai pada hari raya yang pertama. Dengan malam raya kadang mana yang balik awal, contoh balik awal, sampai awal sempatlah merasa nak menganyam ketupat apa semua. So kita orang adik-beradik ni 6 orang adik-beradik, 6 ni semua boleh nganyam ketupat. Alhamdulillah. Kalau cerita pasal anyam ketupat tu memang legend lah. Betul. Kepada generasi-generasi Zack, Alpha, Beta. Gen Z. Beta mungkin belum lagi lah. Alpha pun mungkin ada sikit-sikit, tapi Gen Z lah. Kepada sesiapa Gen Z yang pandai anyam ketupat, anda memang dapat respect daripada kami. Sebab apa? Tak semua orang boleh anyam ketupat. Zaman sekarang tahu-tahu keluar je mall, dah siap dah satu ketupat. Tapi zaman kita dulu, zaman kami dulu, kena anyam ketupat. Dulu adik-beradik aku yang lelaki pandailah anyam ketupat. Tapi bila aku dah berjaya anyam ketupat, arwah mak aku kata apa? Dah lah, kita masak ketupat biasa je lah. Aduh, stres aku bagi dia. Tapi tak apa, at least ada pengalaman. Dan insyaAllah kalau ada masa, ada keizinan, akan aku turunkan pada at least, anak aku. apa orang kata, macam ni lah,
ada cerita untuk kita bawa pada anak-anak. Betul. Kalau kata benda ni dia tradisi tau. Apa ketupat, makanan tradisi. Betul. So kita boleh menganyam, kurang-kurang tidak bila anak-anak kita ni akan datang, belum tentu semuanya tahu tentang ketupat ni. Betul. Jadi bila dia tahu tentang apa ketupat, dia akan tanya kat kita, apa ayah ni, tak kisahlah ayah ke papa ke apa kan, pandai nganyam ketupat ke? Sekurang-kurang tidak kita tahu dan kita ada pengalaman tersebut. Jadi baru dia orang tahu yang yang bapa dia orang ni bukan kosong-kosong. Ya, bukan biasa-biasa. Mereka adalah somebody. Ya, betul. Okey, tapi bila cerita pasal kemeriahan hari raya ni ya tuan-tuan dan puan-puan, boleh dikatakan kalau dulu masa kami ni zaman kecil-kecil dululah, paling happy pagi raya lepas salam confirm dapat ampau. Betul. Tapi zaman sekarang ni zaman dah berubah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Zaman sekarang pula kita kena bagi duit raya. Betul. Rasa macam ibarat pungguk merindukan bulan, tunggu je bila aku nak dapat duit raya pula kan. Tapi yalah itu zaman kami dah berlalu dan sekarang zaman anak-anak kami pula. Tapi cuma ada satu vibe yang ada pada, tak tahu, mungkin faktor umur agaknya. Kalau dulu semangat pagi raya, habis main raya, makan dapat duit raya. Tapi sekarang moodnya lepas main raya, makan ketupat, makan lemang, tidur. Itu lebih bermakna daripada pergi berjalan. Tak tahulah, mungkin itu ada beberapa orang. Macam kau macam mana ni? Okey lah, ni kau kira aku tengok kau sentuh dalam bab mood raya sebenarnya. Betul. Okay. Masih lagi. Pasal kita masih mengekalkan kan lagi. Okey, bab mood raya ni sebenarnya suasana kemeriahan raya ni pendapat peribadi akulah. Okey, so aku just nak kongsi pada semua, kepada umum, kepada engkau Aziz. Okey, sebenarnya raya ni, kemeriahan hari raya ni dia sama je. Cuma yang membezakan, yang macam kau kata tadi, sebenarnya umur. Itu salah satu point yang aku nak mention kepada umum, yang saya nak mention. So yang pertama umur. Okey. Yang kedua tanggungjawab kita. Tanggungjawab so ada lagi tapi ni macam lupa benda ni. So yang pertama tadi umur, mungkin kita semakin hari bukan semakin muda. Betul. Kita semakin tua. Dan bila mana semakin tua ni, ia melibatkan tanggungjawab kita. Jadi kalau dulu kemeriahan suasana hari raya ni kita dapat full dalam sepenuhnya pada kita tau. Sepenuhnya pada diri kita. Jadi kita nak cari baju raya tu untuk kita, nak cari kasut raya tu untuk kita, nak cari apa semua sebesebih ni, baru ni semua untuk apa, maknanya raya tu mana untuk kita. Maknanya untuk kita. Okey. So bila mana tahun berganti tahun ni, sampailah kita pada usia sekarang ni, nak kata taklah tua, kita pada usia angka dirahsiakan. Angka dirahsiakan. Itu perlu tu. Sebab kalau nak kata handsome, masih handsome lagi. Alhamdulillah. Okay, so tadi kita balik pada tanggungjawab. Jadi bila mana dah kita tua, dah semakin tua umur kita, jadi kita dah ada satu tanggungjawab yang besar. Rasa jangan kita guna istilah semakin tua lah, semakin matang. Semakin matang. Sedap sikit ayat dia. Okey, semakin matang Okey, semakin matang. Jadi kita ni dah memikul satu tanggungjawab yang besar tau. Betul. Okey, kita dah memikul satu tanggungjawab yang besar. Kalau dulu kita bujang, kita tak ada isteri, kita tak ada anak. Bila kita dah sampai satu tahap usia, kita dah berkahwin, kita dah ada anak-anak. Jadi kemeriahan suasana tu, bila kita dah ada tanggungjawab, kita kena kongsikan kepada isteri kita, kita kena kongsikan pada anak-anak kita. Betul. Jadi kemeriahan tetap sama, tetapi yang membezakan tu adalah tanggungjawab kita, usia kita. Kerja kita busy, sibuk, kan. Tu antara salah satu point lah. Jadi bila kau cakap pasal tanggungjawab tadi bila kita tengok semula tuan-tuan dan perempuan, mungkin pada masa itu tuan-tuan dan perempuan berada sama umur dengan kami, di mana kita banyak lihat ayah, kebiasaannya ayah lah. Ayah, sebab dia pikul tanggungjawab. Mak saya tak nafikan, ada tanggungjawab mak. Tapi ayah ni ada berat sikit. Kita akan pelik. Cakap, kita dapat baju raya, dapat baju baru, kasut baru, songkok baru, mak dapat baju kurung. Ayah macam tak raya je. Tapi bila kita tanya, ayah tak beli.
Ayah kita akan cakap apa? Baju ayah tahun lepas elok lagi. Tak apalah, ayah pakai yang tahun lepas. Betul. Sokong. Jadi kita masa kecil tu, kita tertanya-tanya, kenapa bapak aku ni tak nak beli, macam tak nak raya. Tapi bila umur dah semakin meningkat dewasa dan semakin matang, dan kita pula mula rasa tanggungjawab yang dia hadapi pada suatu ketika dahulu, jadi baru kita tahu, okey, tak apa, aku sebagai bapa tak apa, anak aku, isteri aku settle dulu. Aku tak apa, yang penting aku masih boleh beraya. Cuma tak perlulah semua serba-serbi aku kena ada something yang baru. Betul. Sebab bila tengok kan, saya ambil contoh tu, paling mudah tuan-tuan dan puan-puan, lelaki bila pergi kedai, pergi pegang slipper je, tengok harga RM20, contoh RM20. Wah, boleh beli dah ni. Dia tengok, lepas tu dia tengok slipper dia, elok lagi ni, letak. Punyalah rasa tanggungjawab. Bukanlah saya nak kata kami ni tak mampu. Tidak. Berkira ke apa? Bukan berkira. Tapi ada ketikanya keutamaan tu lebih keutamaan kepada tanggungjawab tu lebih didahulukan. Betul. Berbanding kemahuan kami sendiri. Kalau ikutkan so tahun-tahun sebelum ni aku macam still lagi macam cari baju untuk aku juga. Walaupun tapi bila tahun ni aku dah ada anak aku yang kecil tu dah membesar. So diorang pun akan lebih lah dari segi pakaian apa semua kan. Betul. Dan tahun ni aku mula rasa macam mana mungkin arwah abah aku rasa. Kan mana aku nak beli, nak kata tak ada duit, macam mana nak cakap, bukan tak ada duit, ada duit. Tapi macam tadi kita katakan, point yang aku mention tadi, tanggungjawab. Tanggungjawab. So kita nak lebihkan kita dulu pun kita rasa takut macam nanti anak-anak tak dapat macam mana pula. Kan? Kadang orang nampak kita ni sama je, tapi yang tahu tu sebenarnya diri kita sendiri. Macam arwah ayah kau dah meninggal tahun bila? 2018. Lebih kurang dalam 7 tahun 8 kurang 8 ni lebih kurang kot. Lebih kurang so masih baru lagi lah. Baru, betul. Kalau macam arwah bapa aku dah 26 tahun. Oh, lama. Okay. Aku tak boleh sebut lah masa tu umur berapa, nanti kantoi. Tahun kantoi pula umurnya kan. Jadi kita anggap kita cakap 26 tahun lah. Ngam-ngam tuan-tuan dan puan-puan. 26 tahun ni umur? Bukan. Wakaf An-Nur 25 tahun. Jadi lebih lah. Tapi tuan-tuan, pada tahun ni aku ada rasa sebab lebih sikit sebabnya. Sebab apa? Sebab 1 Syawal jatuh pada 31 Mac. Yang mana 31 Mac itulah tarikh ayah aku meninggal. Jadi dalam kemeriahan menyambut Aidilfitri, tapi ada sekelumit perasaan sedih, rindu kepada insan yang tersayang. Betul. Insan yang aku rasa aku tak sempat nak bermanja dengan dia lebih, dan aku tak dapat cipta kenangan yang lebih dengan dia. Betul. Tapi Allah lebih menyayangi dia. Tak apalah, kita redha dengan ketentuan ilahi. Aku dulu dengan arwah abah aku kan, dia ni orangnya garang tau. Orangnya garang, orangnya tegas. So untuk belajar dan sebagainya, keputusan yang dia buat apa semua memang tegas. Kalau kau kata tadi kau tak dapat nak bermanja-manja kan, macam aku, walaupun sampai satu tahap umur, dia meninggal tu aku dah kahwin. Aku dah ada anak, nak masuk anak nombor 2 tau waktu tu. Tapi tempoh yang aku boleh bergurau dengan dia tu, ada satu tempoh yang agak tak lama lah. Sebab dulu kita bukan tak nak gurau dengan dia, tapi sebabkan karakter dia tu kan, kita jadi macam alamak. Tapi dia okey je sebenarnya. Kalau time waktu dia gurau, tapi disebabkan dengan perwatakan yang tegas, yang garang lah bahasanya kan, kita macam nak bergurau lebih, takut kena marah ke apa kan. So bila sampai satu tahap umur, lepas belajar macam tu lah, lepas tu sampailah tahun 2000 apa tu, kita dapat bergurau dengan dia kan. Macam kau kata tadi, aku teringat tak sempat lah nak lebih-lebih nak bergurau dengan dia apa semua kan. Macam tu lah keadaannya. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan, apa iktibar yang boleh tuan-tuan ambil, iaitu janganlah garang sangat dengan anak. Sebab
kami pada usia kami dulu memang orang kata OL. Orang lama dulu karakter dia memang keras. Betul. Tapi tuan-tuan dan perempuan tak salah untuk berkeras dengan anak-anak. Tegas. Cuma, tegas. Cuma perlu ada lenggok lembutnya tu, ada beberapa waktu. Supaya anak-anak ni dia rasa aku bukannya tak disayangi mak bapak. Cuma mak bapak aku tengah ajar aku sesuatu. Betul. Kita kena tanamkan benda tu. Sebab budak zaman sekarang, tuan-tuan dan perempuan, minta maaf cakap, hebat. Betul. Dia terlalu advance daripada kami. Betul. Jadi sebagai langkah persediaan, mak bapak lah yang perlu buat satu tindakan drastik untuk untuk mengajar anak-anak. Sebab itu dikatakan pembelajaran anak-anak yang pertama sekali adalah bermula di rumah. So kita kena pandai mencorak. Betul. Itu kalau tadi kita cerita tentang orang yang dah tiada. Betul. Okay. Dan kita masuk pula satu part, iaitu apabila munculnya Syawal, maka muncullah insan yang dah lama kita tak jumpa. Betul. Yang mungkin tuan-tuan dan perempuan ada terputus hubungan, terputus silaturahim. Macam aku ni bukanlah putus silaturahim, tak. Tapi lebih kepada sebab jarak dah jauh, jarak tempat. Lepas tu pula masing-masing dah sibuk kerja. Tapi Alhamdulillah, kalau sekali jumpa dia punya kecoh, daripada saudara mara, meriah dengan kawan-kawannya lain, dengan saudara mara lain. Macam kau? Aku sebab engkau masih suasana kampung kan, betul? kampung tak kampung juga. Tak kampung juga. Aku punya kampung lah. Kampung aku ni, rumah mak aku ni kat taman. Tapi taman tu masih mengamalkan tradisi orang kampung. Contoh ni kita luar sikit lah, luar daripada raya. Ni nak ambil contoh, nak mengatakan taman tu masih mengamalkan tradisi kampung. Macam kahwin masih lagi masak gotong royong. Rewang. Orang panggil rewang. Rewang. So masih lagi rewang. Lepas tu marhaban tu semua masih lagi. Masih lagi ada. So nak katakan taman bandar sangat, walaupun namanya taman bandar sekian. Tapi tak boleh mention. Tak boleh mention. Tapi suasana tu masih lagi dengan kemeriahan suasana kampung. Betul. Okey. Kalau engkau tadi kata balik tu ramai anak-anak saudara dan sebagainya, aku pun macam tu juga. Anak saudara aku taklah ramai mana, lebih kurang dalam 18 orang. Okey, alhamdulillah aku menang. Aku menang Aku menang. Baru nak bangga. Aku anak buah aku 26. Okey, anak aku cucu yang terakhir lah. InsyaAllah akan datang ada lagi. Ada lagi tapi setakat ni masih nak usaha lagi lah. So macam tu lah. Meriah raya. Jadi rumah taman, tapi bila yelah nak kata terputus tu tak, tapi masing-masing dah bawa haluan masing-masing. Betul. Ada abang yang dekat Kuala Lumpur, ada abang yang kakak yang dekat Melaka, ada abang yang duduk dekat kampung Jagemak. So kita yang ni kita dekat Johor, dekat Johor Baru. Abang dekat dalam Johor juga, tapi Batu Pahat, beza daerah, tetap jauh, tetap boleh jamak kalau boleh kalau perjalanan nak balik tu boleh jamak. Kan? So taklah terputus hubungan, tapi masing-masing dah bawa haluan masing-masing. Nak jumpa pun masing-masing dah ada kerja kerja masing-masing. Jadi nak jumpa tu bukan senang. Betul. So hari raya ni lah hari yang orang kata harinya untuk kita bertemu, mengeratkan semula hubungan silaturahim. Kita ni nama manusia, walaupun adik-beradik, ada masa kadang-kadang datang sangkaan, nama pun syaitan. Dia ni macam mana dia akan menghasut, tak kira pun siapa kau. Kan? Walaupun kau adik-beradik pun, kau dengan mak bapak pun, tetap ada setan ni dia akan hasut, dia akan cucuk jarum kat kita. Dia akan maknanya datangkan sangkaan-sangkaan. Lagi-lagi bila makin lama kita berjauhan, tak bertemu, lagilah macam-macam sangkaan yang akan timbul dalam hati kita. So hari raya ni lah, ambil peluang balik. Betul. Kalau susah macam mana pun usahalah. Takkan adik-beradik tak boleh tolong. Kalau adik-beradik tak boleh tolong, kawan-kawan ada apa? Kan pinjam 100 nak balik kampung kan. 100 kalau setakat mana dalam negara kita ni, kata paling jauh lah Johor dengan Kelantan, Johor dengan Kedah, kalau naik bas bawa berapa ringgit tak sampai 100 pun. Kan pinjam 100. Jadi pinjam 100 pulang
Setiap bulan RM10. Ansuran Ansuran. macam Tapi dia yang istimewa itu satu part dari segi mungkin family. Family yang kita bukanlah tak rapat, cuma disebabkan masing-masing ada perjuangan masing-masing. Betul. Orang kata apa, perjuangan masing-masing, ibarat dia ni semua jadi anak syarikat, dan akhirnya bila satu Syawal masing-masing berkumpul di HQ, Betul. iaitu rumah mak bapak sendiri. Betul. Masa tu mungkin ada adik-beradik yang terkecil hati, tersilap cakap. Betul. Kan, sebab manusia lah, psikologi manusia, bila semakin meningkat umur, kadang-kadang hati ni dia jadi berbunga. Wahal dulu bukan main keras, tahu-tahu dah jadi tisu dah. Akan ada benda sikit je akan terasa hati. Jadi masa Syawal ni lah masa yang paling tepat untuk kita bermaaf-maafan. Walaupun hakikatnya bukanlah kita kena tunggu Syawal untuk minta maaf. Betul. On the spot je minta maaf, tak ada masalah. Tetapi saya faham ego manusia, ego kita sebagai manusia mesti ada punya. Jadi rasa-rasa macam tak apalah, raya nantilah aku minta maaf. Mentaliti orang, bukan saya mentaliti orang. Saya pukul rata je yang ni. Tapi bila cerita pasal somebody yang kita memang, contohlah kita gaduh betul-betul ni bukan adik-adik, ni orang luar. Kita gaduh kau ni. Okay. Jadi bila Syawal ni pada engkau lah elok tak? Memang elok sebenarnya untuk kita bertemu. Tapi macam manakah kita nak kawal perasaan bila bertemu dengan insan yang boleh katakan, orang kata apa, tak boleh macam anjing dengan kucing lah. Asyik kalau jumpa bercakap je. Jadi macam mana kita nak menghadapi, kalau kau boleh bagi tips? Okay, dia tips tak lah. Tak ada nak mengajar ke apa. Cuma macam ni, aku punya pandangan lah. Orang yang sebenarnya Syawal ni, mindset kita ni maaf mesti Syawal. Betul? Maaf mesti hari raya. Betul. Patutnya macam kau kata tadi, nak minta maaf ni sepatutnya bukan kira Syawal. Bukan kira bulan puasa ke Ramadan baru nak minta maaf ke, ni nak masuk bulan Rejab ni minta maaf lah. Betul. Bukan. Sepatutnya minta maaf ni bila-bila. Dia on the spot, dia kumpulkan setahun. Betul. Package. Betul. Ni masalah kita sebenarnya. Sepatutnya maaf tu bila-bila. Yang terbaik sebenarnya kita macam ni, nak minta maaf dengan orang, nak orang maafkan kita. Yang pertama sekali yang aku boleh katakan, sebelum tidur. Okay, ni belum kita masuk yang raya ni. Ni untuk maknanya hari biasa lah, hari biasa kan. Okay. Sebelum tidur kita maafkan orang lain. Nak tengok sejauh mana orang lain maafkan kita. Kita tengok sejauh mana kita boleh maafkan orang. Okey. Ambil ayat ni tuan-tuan dan puan. Boleh lah sikit-sikit kan. Catat sikit lah. Okey. Sejauh mana nak tengok orang maafkan kita, kita kena tengok macam mana, sejauh mana yang kita boleh maafkan orang. Itu. Okey. So bila masuk hari raya, kau ni dah lah susah nak minta maaf dengan orang hari-hari lain kan. So yang pertama sekali kita kena fikir hati. Okey, hati kita ni. So daripada hati ni, bila hati kita dah cuba buat yang terbaik, maknanya kita jaga hati kita. Nak masuk Syawal ni aku tak boleh macam ni. Okey, aku tak boleh macam ni. Aku nak macam mana pun aku kena datang, aku kena minta maaf. Kan? Kena tundukkan hati. Kalau aku tak minta maaf, kalau aku tak mulakan, ni kita kena mulakan daripada diri kita. Okey. Jangan nak tunggu orang lain mulakan. Kita ni dah setahun 2 tahun ni, kita kena fikir tahu macam ni. Allah dah bagi kita peluang sebenarnya. Betul. Kan? Kita dah hidup 2025 dah. Kan? Ada orang yang tak sempat pun hidup 2025. 31 Disember meninggal dunia. Ada tak? Ada ramai. Kan? Kita dapat masuk 2025, dapat pula jumpa bulan Ramadan. Kita pula dapat masuk 1 Syawal. Sampailah hari ni, sampai saat ni, kan? So kita kena muhasabah diri kita. Kalau tak aku mulakan, takkan aku nak tunggu dia. Dia pun tak tahu bila dia nak mulakan. Kan? Ni sekurang-kurang tidak, aku ni Allah dah bagi aku kesedaran. So aku kena mulakan lah. Betul. So tundukkan hati. Pucuk pangkal hati. So jaga hati, tundukkan hati kita, pergi minta maaf. Betul. Macam ambil point. Okey, macam ni. Satu lagi aku nak kongsi sebelum engkau masuk. So aku nak cakap macam ni. Kita mungkin nak pergi minta maaf dengan orang, rasa macam buang terbiat. Kalau setengah-setengah orang kan, dia akan beranggapan macam kau kata tadi, dia akan rangkumkan. Ini jenis pailang ke? Dia memang dia rangkumkan setahun punya dosa, lepas tu dia minta maaf kan. So macam mana,
kita kena ambil kesempatan. Okey, kalau kata sebelum ni aku nak pergi, alamak nanti dia kata aku ni buang terbiat pula nak minta maaf. Kan? Nanti orang kata aku ni engkau ni tak ada angin tak ada ribut pergi minta maaf buat malu je. Ada kadang pula syaitan berupa orang. Dia suka-suka dia yang mengasut orang tu nak buat baik kan. Ni masalah kita ni kadang kawan. Sebab tu kena tengok siapa kawan kita sekeliling kita. So bila mana masuk je bulan hari raya ni kan, bulan Syawal ni, so gunakanlah kesempatan yang ada. Jadi sekurang-kurang tidak apa yang kita tanggapan yang ada dalam diri kita selama ni kita boleh tepis. Jadi kita pergi bulan Syawal hari raya kita minta maaf, tak adalah dia kata macam tu. Kan oh ni bulan hari raya betul lah ni, dia datang minta maaf betul lah ni. Betul. So kena dengan bulan yang mana orang takkan sangsi dengan kita. So bulan Syawal ni gunakan kesempatan yang ada dalam tempoh sebulan ni, guna betul-betul lah, all out. All out. Tadi macam tadi kau cakap kan, ada apa kesempatan yang ada yang Allah bagi kita kan. Okay, macam aku ada pengalaman, aku dah menyaksikan satu peristiwa yang mana masa tu 29 Ramadan lah, esoknya 1 Syawal, dia meninggal. Allah. Bermakna dia tak dapat meraihkan kemenangan pada 1 Syawal. Jadi, dan aku suka ambil satu pandangan yang mana kalau kita ni, yelah kita buat salah pada orang, kita tak minta maaf kan. Aku suka ambil satu sudut pandangan, kalau dekat akhirat esok, di mana aku mungkin aku tak tahu, saya tak tahu tuan-tuan dan puan, mungkin pada saat nak melintas titian sirat, sebenarnya perjalanan mudah, tapi malaikat akan tahan. Malaikat kata nanti dulu, sabar, ada orang cari kau. Betul. Bila kita pusing, berjuta manusia yang ada tu tengah cari kita, so baik-baik turn kita nak lintas tu dipermudahkan, dah jadi susah. Betul aku teringat bila mana kita hidup dekat atas dunia ni, bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah. Betul? Kan dah dimention hablum minallah, hablum minannas, hablum minannas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga juga hubungan dengan manusia. Kita dengan Allah ni, kita minta maaf. Kita tahu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun kan? Betul. Okey, dan Maha Penyayang. Jadi kita ni dosa kita kau kata macam mana? Sebesar gunung lah. Sebesar gunung kan. Besar banyak mana pun dosa kita ni, Allah ni Maha Pengampun. Kau bangunlah waktu malam. Waktu malam, minta ampun pada Allah, taubat pada Allah. Betul. Pasti Allah akan ampunkan dosa kau. Betul. Kan sebab apa? Allah ni Maha Pengampun. Tu kita hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, dan hubungan kita dengan manusia ni macam mana pula? Itu yang kita kena jaga tu. Jadi macam kita pusing semula tadi. Kesempatan Syawal, mintalah sungguh-sungguh minta maaf. Kan, dengan orang yang sama ada yang terdekat, yang jauh, kawan-kawan ke. Kadang-kadang kita ni duk bergurau pun kita tak sedar kan benda tu boleh menyakitkan hati kawan-kawan. Betul. Kan tak tahu. Ni kalau aku ada minta salah dengan kau, minta maaf. On the spot lah minta maaf. On the spot. Ramai yang saksi. Yang itu kita cerita belakang kamera. Okey, lepas ni lah. Betul. Tapi tuan-tuan dan perempuan, bila cerita pasal isu bermaaf-maafan ni dan kalau kita ada buat salah macam mana besar sekalipun, ingatlah, walaupun kita berasa kesalahan, dosa kita sebesar kapal, ingat bahawa rahmat Allah adalah sebesar lautan. Betul. Yang luas. Okey, itu kita cerita satu part. Dan satu part lagi, yang ini best, yang mana dia dah jadi rutin pada semua orang, semua family. Bila Syawal menjelma, masing-masing suka, masing-masing OOTD. Okey, masing-masing tu jamlah nak selfie. Hingga kan masa yang terluang tu dipenuhi dengan aktiviti ambil gambar, menghadap ni telefon bimbit. Betul. Kurangnya komunikasi dua hala antara sanak saudara. Sebab tu orang kata telefon ni dia mendekatkan orang yang jauh. Tetapi tanpa kita sedar, dia menjauhkan orang yang dekat. Betul. Duduk sebelah ni tapi tak bercakap. Betul. Sampai ke sekarang, jangan kata bulan Syawal, bila pergi lepak mama ke kan, ngeteh kan, ramai ni meja tapi senyap. Ingatkan study. Rupanya semua sibuk tengok handphone, ada yang main. Bila ngajak bukan main beri kan. Ya betul. Sakit hati betul. Tak datang nanti dia bahan-bahan kita apa semua kan. Tapi bila dah datang main handphone pula. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau dapat macam aku lagi suka kalau buat majlis kan, aku akan mention
sila pastikan telefon bimbit anda dimatikan. Jadi kalau nak ambil gambar, hanya telefon tuan rumah sahaja yang akan digunakan. Kalau nak lagi dahsyat, lagi drastik, buat kotak siap-siap, ambil masking tape, handphone sini, alung, angah, letak terus. Jadi masa dalam rumah, semua kena bercakap. Betul. Sokong. Pada kau, okey tak? Ke ada idea lain? Dia macam ni, aku sokong tu cara kau tu. Kau punya idea tu bagus tu. Tak terfikir pun sebenarnya dalam penak fikiran aku ni. Jadi okey, tadi kau kata pasal apa rutin kan? Rutin. Diorang sekadar jadi rutin. Makna datang ni, ada setengah orang datang dia macam ni tau. Aku datang ni sebab takut nanti dia kata aku datang, kira orang kata just datang tu untuk sedapkan hati tuan rumah je. Ya, nanti takut kalau tak datang nanti dia kata ni mesti tak datang apa semua kan. Sedangkan kalau kau tak datang pun tak apa. Tapi itu satu yang lagi dahsyat zaman sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau datang telefon, telefon tu bukan sebab nak bagi tahu kita nak datang, tapi bagi tahu tu signal masak lah. Rutin kita pada zaman dulu datang makan kuih raya, okey. Tapi rutin sekarang, minta maaf cakap, bukanlah saya nak ngutuk ke nak mengata, tidak. Tapi tu dah jadi seolah-olah macam satu rutin Syawal. Kau datang rumah orang, datang rumah kau kena masak. Kau datang rumah orang, orang tu pula kena masak. Tapi kalau datang rumah kau kena masak macam itu pula. Oh, sama juga ada. Okey, okey, tadi macam apa pasal kau sebut pasal rutin apa tadi tu kan. Tambah-tambah lagi pula dulu kita mana kalau datang rumah ni, okey. Datang rumah ni biarlah makna yang pertama sekali aku nak mention sekali lagi dalam bab hati. Boleh. So pertama sekali hati kena perbetulkan dulu. Jadi kita datang ni, bila mana kita datang dengan niat ziarah. Betul. Kat situ adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Okey, kau datang ziarah dengan niat ziarah tau. Datang bukan sekadar kau datang ni, aku datang aku nak makan. Betul. Yang dapat pahala jamu makan ni tuan rumah. Kan, kau datang tu dapat apa? Kita dapat kenyang ya. Dapat kenyang. Jadi datang tu dengan niat kau ziarah. Kan, ziarah hari raya nak bermaafan. Okey. Maka datang tu dengan niat yang baik, maka kita secara tidak langsung kita pergi tu secara tidak langsung ianya sebagai satu ibadah. So pucuk pangkalnya aku akan mention benda ni banyak bab hati. Betul. Sampai habis episod ni pun aku akan cerita bab hati. Sebab dalam hari raya ni banyak sangat maknanya hati yang tak berapa baik bila hari raya ni. So nak tahu apa lagi, nanti waktu hujung nanti kita tahu lagi apa masalah dia. Betul. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu potongan daripada riwayat Bukhari menyatakan barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah panjangkan umur dan luaskan rezekinya. Okey. Jadi dekat sini kita dapat gambaran, kita dapat muhasabah diri, iaitu selagi mana kita menjaga silaturahim, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ada masalah bertikam lidah sesama saudara ke kawan-kawan ke, cepat-cepatlah minta maaf. Tak perlu tunggu Syawal sebenarnya, sebab kita tak tahu usia kita tamat tempoh bila. Betul. Kalau kita tahu, contohlah okey lagi 3 hari aku nak out, so hari ni confirm punya. Betul. Aku minta maaf. Tapi sebabkan mati itu rahsia Allah, jadi kesempatan yang ada yang Allah berikan kepada kita gunakan sebaik yang mungkin. Sis, aku nak cakap benda ni sebenarnya dia bukan macam kita tadi cerita ni pasal orang yang jauhkan kita kan. Kadang-kadang benda ni boleh berlaku dalam kalangan orang yang terdekat. Sebagai contoh, sepupu, saudara mara kan. Betul. Kadang kita datang, padahal dulu kalau kita pergi beraya ni kan, beraya pergi rumah saudara mara, punyalah seronok. Sampai kadang-kadang dia punya bergurau sampai bergaduh. Betul. Kan? Betul lah. Betul. Sampai bergaduh apa semua kan. Kita boleh bergurau, lepas tu bertepuk tampar dan sebagainya. Okey. Bila sampai satu tahap umur,
benda tu semakin hari tahun berganti tahun, dia semakin lama makin macam ada satu gap, ada jurang tau. Orang kata warnanya kian pudar. Kan warna-warni tu dah mula pudar. Kan. So kalau dari segi sudut hukum is hukum. Hukum is hukum. Kita tak boleh nak kata kita sepupu. Tak boleh. Mana nak kata hukum tadi apa dia? Kalau kita dengan saudara mara perempuan sepupu sepapat, dah tak boleh lah bertepuk tampang. Kita bukan budak-budak lagi. Kita dah besar. Batas tetap jaga. Tapi kenapa kemeriahan, keseronokan, berbual dan sebagainya tu tak boleh macam dulu? Yang ku perasan salah satunya ni hati lagi. Datang beraya pergi rumah sepupu sepapak ni, kau janganlah bawa pangkat kau. Betul. Masing-masing nak tunjuk apa yang aku ada. Kau janganlah bawa apa yang kau ada. Mentang-mentang kau datang dengan kereta besar, lepas tu kau nak sepupu sepapak kau layan kau macam kau VIP. Come on lah, tak boleh lah macam tu kan. Tuan-tuan dan perempuan, disclaimer kami bukan cakap tuan-tuan ya. Tuan-puan jangan terasa. Tapi ini refleksi daripada kami sendiri. Betul. So bagi aku macam mana nak cakap, pergi tu dengan hati macam tadi, kita datang ziarah dengan niat ziarah untuk kita nak mengeratkan hubungan silaturahim. Kalau dengan adik-beradik pun kita dah duduk berjauhan, apatah lagi dengan sepupu sepapak. Betul. So datang hari raya maknanya bawa hati yang baik, hati yang suci. Kita pergi ziarah saudara mara, rapatkan hubungan silaturahim. Mungkin sebelum ni kita hanya dekat WhatsApp. Kadang-kadang kita WhatsApp bergurau. Kan, kalau depan-depan bergurau pun kadang-kadang terasa hati lagi dalam WhatsApp. Kita tak tahu riak muka dia. Dia ni sebenarnya mengata aku ke dia ni apa kan? Kita hantar nada lain, dia baca nada lain. Sebab tu aku kalau apa-apa kan, kalau bab benda macam aku lagi suka telefon daripada aku WhatsApp apa semua kan. Nanti takut apa yang aku sampaikan lain, yang dia maksudkan lain. Betul. So macam tadi aku katakan, kita berbalik semula. Buang ni semua ni, pangkat kita, apa jawatan kita yang ada selama hari ni kan. Kalau ada pun, sebab apa, besok-besok kalau kita mati kan, kalau kita mati ni boleh jadi yang kita rasa kita sombong dengan dia, yang kalau kita, mungkin ada saudara mara kita yang yang tak berapa berjaya contohnya, tak berapa berjaya, boleh jadi nanti waktu kita mati mungkin adik-beradik kita mati dulu. Jadi siapa yang nak ni nak uruskan kita? Orang yang kau hina, orang yang kau pandang rendah, inilah yang besok ni silap-silap dia yang duduk kat liang lahat ni, dalam kubur ni, yang sambut kau punya jasad kau, tubuh kau masukkan dalam kubur. So tak payahlah, come on lah, kita ni hari raya minta maaf. Minta maaf, tundukkan hati raya macam mana. Sebelum nak on the way nak pergi tu kan, kita throwback dulu. Ingat balik dulu, dulu aku waktu aku kecil-kecil dulu macam ni aku dengan saudara mara aku harap-harap aku sampai ni dapat juga suasana macam tu. Walaupun jelah ada batas-batas yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita langgar batas-batas. Nak bersalam, tak boleh lah, ni sepupu ni apa semua tengok hukum tak boleh salam. Yang tu tak payahlah salam. Jangan sebab tak boleh salam tu kau nak tarik muka sampai sampai habis raya, tak boleh lah. Macam tu. Tu je lah. Sabar Radi, sabar. Nampak macam dah nak marah sangat. Tak marah. Kita kan tengah syawal, tengah happy-happy. Tuan-tuan dan perempuan, saya rasa kita rehat dulu. Kita bukan rehat sekejap. Kita punya rehat ni kita makan masa seminggu. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Jadi saya rasa setakat ini saja kita punya pertemuan untuk kali ini. Dan kita akan sambung semula mengenai refleksi berkenaan Syawal. Dan insyaAllah ada beberapa lagi yang kupasan yang kami akan ceritakan. Dan sekiranya kalau tuan-tuan dan perempuan mempunyai cadangan atau sebarang idea untuk kami kupaskan, mungkin bukan bulan Syawal, mungkin bulan-bulan yang lain, yang perkara-perkara yang mungkin bermain di minda tuan-tuan dan perempuan, ada persoalan-persoalan yang boleh dikongsikan kepada kami, insyaAllah kami akan cuba usulkan dalam perbincangan ini. InsyaAllah. Dan tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa masih lagi mempunyai masa, lakukan puasa 6. Mentang-mentang dah beraya sakan kan, pergi rumah orang. Satu lagi, pergi rumah orang, masuk dalam rumah, butakan mata.
pekakkan telinga, bisukan mulut. Makan berbual balik sekali lagi buta, mata jangan dibutakan kan, tak sampai rumah. Tapi mulut tutup. Okay. Jangan minta maaf cakap, ada orang masuk rumah tengok duk mengata. keluar, di rumah dia gini. Jangan. Kita tahap kita balik pada fitrah, datang ziarah, jumpa tuan rumah, bertegur sapa, tanya khabar, habis balik. Kalau tuan rumah tak sediakan air, makanan, jangan komplain. Itu hak dia. Kita tak tahu ekonomi dia macam mana. Tapi kita punya niat nak berziarah, dah cukup. Betul. Untuk sambung silaturahim yang terputus, ataupun ibadah lah. Kita niat ibadah saja. Betul. Jangan terasa hati. Sebab bulan Syawal ni ramai juga yang terasa hati. Betul. Jadi saya simpulkan, Syawal pun terasa hati Syawal pun masih terasa hati. Syawal pun masih terasa hati. Itu yang pelik tu. Ingatkan luar Syawal, dalam pun masih lagi terasa hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersihkan hati, tenangkan jiwa, mantapkan iman. Okey? Jangan lupa, walaupun kita berpuasa, walaupun kita beraya, menyambung silaturahim, jangan lupa masih ada lagi ibadah-ibadah yang lain yang boleh kita buat. Contohnya, kita masih boleh berwakaf. Betul. Masih boleh bersedekah. Kalau nak berwakaf tu, insyaAllah kami sentiasa menanti dengan sepenuh harapan di atas kerelaan hati tuan-tuan dan perempuan untuk berwakaf di Wakaf An-Nur. Jadi tuan-tuan dan perempuan, macam biasa, statement saya, slogan saya, jadilah manusia yang berguna. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hibah dan wakaf. Kita jumpa pada episod minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.